salam sejahtera, salam Eko Kampus. Anda bersama dengan saya, Kak Resti Cindy, yang bersiaran dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Okey, baiklah. Siaran secara langsung hari ini kita akan bersama dengan panel kita, iaitu Puan Melly Matthews, Puan Melly dalam program Kupi-Kupi Budaya yang bertajuk Do What You Love. Okey, anda boleh layari laman web JHEP UMS Official di Facebook ataupun YouTube. Okey, jom kita like dan share, komen. Okey, sebelum saya teruskan bersama dengan panel kita, saya baca sedikit latar belakang Puan Melly Matthews. Okey, Puan Melly Matthews merupakan alumni Universiti Malaysia Sabah. Dia merupakan alumni Sekolah Pengajian Seni Universiti Malaysia Sabah dalam bidang seni tari yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Selepas menamatkan ijazah, beliau terus bergiat aktif dalam persembahan seni tari, nyanyian dan teater di peringkat fakulti dan juga universiti. Okey. Baiklah, kita teruskan bersama dengan panel kita, iaitu Puan Melly Matthews yang ada bersama dengan kita secara langsung sekarang. Hai Puan Melly, boleh dengar suara saya? Hai, dengar ke suara saya? Okey, ya, dengar jelas. Yang ada di Facebook, YouTube, anda boleh share, like dan juga komen ya. Sekarang kita di Facebook, kita ada 7 orang viewer. Kita bersama dengan Puan Melly Matthews sekarang. Boleh say hi, boleh komen dan juga boleh bertanyakan soalan dengan kita punya alumni. Okey, saya teruskan dan saya serahkan kita punya skrin bersama dengan Puan Melly. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Thank you pada JHP sebab jemput saya hari ini untuk sharing lah. Boleh dikatakan sharing dan cerita sedikit pengalaman pasal saya lah kan gitu. Okey, Ya. Okey, hari ini saya akan sharing satu topik lah. Dia tajuk menentukan hala tuju selepas graduasi. So rasanya topik ini memang akan disikir oleh setiap graduasi pada mula-mula sekali kan. So fikir apa mau buat lepas ini. Okey. Untuk slide yang pertama ni ini adalah pengenalan saya. Saya Melly Matthews ataupun Mel Sakura. Saya seorang penyanyi dan usahawan. Okey, lepas tu yang kedua. Okey, apa yang akan saya kongsikan hari ini? Pertama saya akan ada pengenalan lah. Lepas tu latar belakang, pencapaian dan motivasi untuk kamu semua gitu. Okay, kalau kamu ada soalan-soalan ataupun mau tanya, boleh just komen di Facebook dengan YouTube JHEP. Kalau kamu ada apa-apa mau cakap apa, atau kamu ada masalah, kamu tidak apa kamu cakap ya, kamu komen je di situ, okay? Dan siapa yang masuk tu say hi dulu lah, hi. Kasih tahu kamu dari mana, so kita pun boleh berkenal-kenal. Atau kita friends di Facebook, lama kita tidak jumpa kan, sekarang ni mesti lagi COVID, jadi tidak boleh berjalan-jalan. Oh, itu dia Mezelin Lee, mantap dia bilang. Jangan lupa kamu share dengan semua kawan-kawan. Share dulu. Okey, kita masuk di pengenalan. Okey, saya baca lah kan. Universiti adalah tempat permulaan seseorang remaja hidup berdikari tanpa peraturan, tiada uniform sama yang boleh dipakai setiap hari. Jadwal kelas yang lebih fleksibel dan macam-macam lagi. Okay, itu adalah
realiti kehidupan di universiti. Betul atau tidak? Siapa student sini cakap betul, setuju? Okey, namun dia perkara yang paling mencabar bagi seseorang pelajar adalah setelah tamat pengajian di universiti, iaitu masuk di alam pekerjaan. Betul atau tidak? Jadi siapa sini graduan UMS yang masih lagi yang baru habis belajar dan masih lagi mencari pekerjaan ataupun yang sudah dapat pekerjaan, cuba kamu share dulu, kamu komen dulu kamu sudah bekerja ataupun belum bekerja dan apa yang kamu buat sekarang. Dan kalau kamu boleh share apa yang kamu rasa sekarang, kamu komen saja. Jadi yang sudah dapat pekerjaan tu congratulations, dan yang belum dapat pekerjaan tu jangan putus asa, fighting. Okay? Okay, seterusnya mungkin ada juga dalam kalangan fresh graduate yang keliru sama ada memilih untuk meneruskan lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti master ataupun PhD lah, ataupun mencari pekerjaan bagi menstabilkan keuangan selepas graduasi. Okay, so kamu kalau graduate ni boleh juga, kalau kamu masih ada minat untuk sambung belajar, kamu teruskanlah belajar. Dan kalau yang sudah tidak minat belajar, mau sambung bekerja terus, okey, boleh juga, tidak masalah. Okey, tidak masalah. Pilihan di tangan anda. Okey. Okey, untuk sedikit pengenalan tentang saya, latar belakang. Saya, nama penuh saya tadi sudah diberitahu, saya Meli Matias atau lebih dikenali sebagai Mel Sakura, dan saya juga merupakan seorang alumni sekolah pengajian dan dululah sekolah pengajian seni UMS dalam bidang seni tari. Ya, dan saya berasal dari Kota Kinabalu. Saya bergraduate pada tahun 2011. So kira sudah hampir 10 tahun lah sudah saya graduate. So macam-macam sudah ditempuhi dalam masa 10 tahun tu. Lepas tu macam-macam sudah pekerjaan lah, ada pekerjaan yang sudah ditry, itu terjadi, try ini terjadi. Okey, itu pasal saya punya kerja selama 10 tahun. Okey, lepas tu sebelum saya meneruskan pendidikan di peringkat universiti, saya bersekolah di SMK Kolombo Inanam. So siapa-siapa sini yang friend saya yang sekolah di SMK Inanam, SMK Kolombo Inanam, boleh saya hai dulu, lama kita jumpa. Lama tidak bersama. Okey. Sejak di sekolah, actually saya sudah bergiat aktif dalam dalam seni. Start saya dari sekolah rendah lagi. Saya sudah melibatkan diri dalam seni tari, ya betul. Saya mewakili sekolah pertandingan tarian tentu tari rampai ke, kalau tak silap saya, tari rampai. Jadi saya terus, jadi di sekolah menengah saya just aktif di dalam sekolah saja. Lepas tu saya dapat tawaran di UMS dalam bidang seni kreatif, dan saya memilih jurusan untuk fokus pada seni tari. So memang tari ni saya minat dari sekolah rendah lah. Kira dia hobi ataupun passion saya. So selepas menamatkan ijazah sarjana muda seni kreatif dalam seni tari pada tahun 2011, sepanjang saya berada di UMS tu saya memang terus bergiat aktif lah dalam seni, khususnya dalam seni persembahan, seni tari, teater, macam-macam kita orang didedahkan nyanyi. So saya juga mewakili universiti. Di universiti saya diberi peluang untuk mewakili universiti sendiri, UMS, dan juga berkesempatan untuk mewakili Malaysia untuk persembahan tarian di Rusia. So memang best. Dan saya tidak mensia-siakan ilmu dan menggabungkan dengan bakat yang ada. Saya selepas graduasi saya mulai berkecimpung dalam industri music. Saya memilih untuk ikut follow my talents. Talent untuk menjadi seorang penyanyi. Pada tahun 2012 saya secara officialnya
telah join satu kumpulan band iaitu Sakura Band, dan sepanjang perjalanan saya tu memang banyak juga yang saya lalui dan banyak benda yang saya belajar, sebab saya daripada tadi nak mau pergi nyanyian tu ada perbiasaan juga lah. So banyak juga yang perlu saya belajar dari segi macam mana teknik, vokal apa semua. Lepas tu sepanjang 10 tahun tu saya juga bertua sebab diberi kesempatan untuk persembahan di luar negara juga. Saya sudah berkesempatan untuk buat persembahan di Indonesia untuk festival di sana lah. And then dalam masa yang sama, sebab kita semua tahu kan untuk jadi selebriti ataupun artis ni, kita pun tidak dia punya jangka masa tu tidak lama. Jadi kita kalau seperti sini perlu bijak, jangan macam saya perlu bijak lah penuh ni kan. Saya ada plan B. Saya bukan ada plan A saja. Saya ada plan B, iaitu saya juga membuat menjalankan perniagaan untuk saya punya backup plan untuk di hari tua. Atau tidak nyanyi kan. Jadi kita perlu ada backup plan. Kalau tidak laku sudah nanti. Itu sudah orang panggil. Okey, untuk pengetahuan semua, saya juga seorang usahawan dan saya menjalankan 2 perniagaan, iaitu yang pertama yang mula-mula saya buat adalah produk kecantikan, iaitu Glam Doll, dan juga saya sekarang menjalankan perniagaan servis kedai Dobi, iaitu Melis Laundry. Tapi sekarang saya punya kedai Dobi sekarang berada di Selangor, iaitu di Pami, Selangor. Untuk Glam Doll tu saya buat secara online sajalah, belum ada lagi kedai macam tu. So siapa-siapa jadi iklan sekejap. Siapa-siapa yang mau order Glam Doll boleh awet muda macam saya. Okey, siapa yang berdekatan di Bani Selangor ni boleh datang ke kedai Melis Laundry untuk cuci baju. Okey. So kalau kamu ada komen-komen siapa sini? Kita sebelum teruskan, kita tengok komen-komen di Facebook lah, okey? Ya, Mezelin Lee ni macam saya anak ni, Mezelin Lee ni. Apa panggil kawan kau, okey? Okey, si Mezelin Lee ni dia bisnes. Okey, bagus. Selepas tamat sekolah universiti dia bisnes. Lepas boleh lah nyanyi sikit kan? Oh, boleh, tapi kau kena bayar dia lah. Tidak ramai minjam. Okey, dia tadi kami mau tengok Marisa. Okey, Marisa tu anak saya. Tapi apa ni? Tapi sebenarnya masih tidur, jadi tak boleh. Hari ini kan untuk saya saja, mana boleh ada dia. Jadi saya turun dia di sini. Okey, kita sebelum kita masih menunggu komen-komen yang lain, kita teruskan juga lah yang lain ni. Saya hai dulu. Nah, dia apa ni? Siapa yang tengok ni hai dulu? 10 orang ni. Kenapa satu nama nampak sini? Mana yang 7 orang punya nama punya komen ni? Okay. Di grup alumni tari SPS ni, di grup WhatsApp lah konon. Ada juga lah. Okay, siapa ni? Okay, Miss Ning. Hi Miss Ning. Thank you so much. Dia bilang all the best. Dia bilang Sundayang. Okay, thank you Miss Ning. Okay, kita sambung di topik pencapaian. Okay, pencapaian tu saya cerita di sini bagaimana saya bermula berjaya seni lah. Okey, berjaya seni saya ni ditulis itu satu sebab saya mempunyai ilmu dalam seni persembahan, jadi saya berani untuk cuba masuk di dalam seni dan berjaya seni ini. Yang kedua, saya percaya dengan bakat sendiri. Okey, kita perlu percaya dengan bakat sendiri. Apa jual bakat yang kamu ada tu, kamu harus percaya dan confident je lah, confident yang kamu boleh buat. Okay, lepas tu yakin. Okay, sudah kita percaya dengan bakat kita perlu yakin dengan jalan yang kita pilih ataupun kerja yang kita pilih. Kita perlu yakin yang kerja itu boleh meningkatkan lagi kita punya kita punya prestasi diri dan boleh menampung kehidupan. Maksudnya itu boleh menjana income lah. So kita perlu yakin supaya kita tidak putus asa di tengah jalan. Okey, lepas tu yang seterusnya kita perlu fokus. Selepas kita sudah pilih apa yang kita lalui itu, yang kita kerja yang kita pilih itu, kita perlu fokus apa yang kita perlu buat dan kita perlu
fokus tu kita perlu buat maksudnya perlu ada matlamat, perlu ada strategi dan plan lah untuk kita untuk kita capai apa yang kita sudah tetapkan, itu matlamat kita. Lepas tu seterusnya bagaimana saya bermula menjadi seorang usahawan. Yang pertama sebab faktor keluarga lah, sebab keluarga saya ini memang sudah ada background yang memang didedahkan dalam bidang perniagaan. Lepas tu yang kedua, saya pun mempunyai minat dalam perniagaan. Sebab kenapa saya minat? Sebab saya suka bekerja sendiri. Bagi orang mungkin ada sini yang orang yang suka bekerja sendiri tu bolehlah cuba untuk menjalankan perniagaan. Tapi kalau orang yang suka suka bekerja di office pun boleh juga, ada masalah. Juga, cuma untuk saya lebih suka bergerak sendiri. Saya lebih suka buat keputusan dan hal sendirilah begitu. Sebab kalau berniaga ini kita sendiri yang akan, kita sendiri yang aturkan. Jadi lepas tu saya menjadi usahawan sebagai pekerjaan kedua yang lebih stabil. Itu backup plan, saya cakap tadi backup plan, sebab menjadi seorang selebriti ataupun artis ni tidak menjamin kehidupan kita sampai tua. Jadi dia ada masa, dia ada limit dia. Jadi kita perlu ada backup plan untuk kejadian kita. Seterusnya sebab saya sukakan cabaran dan mencipta kreativiti. So dalam perniagaan ini bukan senang juga. Ada dia punya cabaran-cabaran dia juga. Jadi kalau jenis orang yang cepat putus asa tu, tak payahlah. saya sarankan macam better kita cari kerja lah. Dan kalau siapa yang suka cabaran dan siapa yang suka masalah tu, bolehlah mencoba berniaga. Dan siapa yang suka mencipta kreativiti ataupun mencipta sesuatu tu, dan memang sesuai lah. Tidak semestinya perniagaan tu daripada segi produk ataupun servis. Boleh juga macam contohnya kalau saya bukan seorang peniaga produk ataupun kedai babi, saya juga dulu bercita-cita menjadi seorang koreografer. Tapi mungkin bukan rezeki saya di sana, jadi saya tidak ke arah sana lah. Mungkin ada orang yang lebih sesuai lah. Dan yang seterusnya kita teruskanlah. Yang seterusnya apa ini kita ni? Kita masuk kepada yang ketiga. Mesti dalam pertanyaan, tapi kita masuk dalam yang ketiga. Apa yang perlu dilihat dalam pemilihan alat tulis selepas graduasi? Yang pertama ini adalah ini poin-poin ini adalah daripada saya punya pengalaman dan apa yang saya faham. So di sharing ini tidak semestinya sesuai untuk kamu ataupun dia memang sesuai untuk kamu. So kamu mana yang kamu boleh terima, kamu ambil. Mana yang kamu tidak boleh terima, kamu macam biasa saja. Gitu. Yang pertama kita perlu melihat apa kecenderungan ataupun minat kita dalam suatu bidang. Contohnya kalau kita minat dalam bidang macam saya memang hobi saya tu menyanyi lah. Memang daripada kecil lagi saya memang menyanyi. Lepas tu peluang yang datang pun saya dipanggil untuk audition. Saya pergi. Itu sebab saya minat. Jadi saya pergi, saya cuba. Yang kedua, kita harus menilai kesan positif dan negatif suatu perkara yang dilakukan. So sebelum kita memilih apa yang kita kejayaan kita harus melihat masa depan dulu. Sama ada dia memberi kesan kepada kehidupan kita atau kesan positif pada kehidupan kita ataupun negatif. So macam dia boleh contohnya dia boleh menjana kita punya income tak? Ataupun kita boleh bertahan tak dengan pekerjaan, ataupun nanti sudah macam sudah bosan lah begitu. Jadi macam tu lah. Kita perlu menilai sendiri. Kamu tahu lah tu sendiri kan kesan positif dia. Jadi kalau kita dapat satu pekerjaan tu, kita perlu menilai di masa depan dia macam mana. Lepas tu yang kedua, melihat potensi dan kemampuan diri supaya tidak berhenti di separuh jalan. Tadi kurang macam yang kita juga. Kita
kita perlu melihat kita punya potensi. Itu kekuatan dan kemampuan diri kita lah, sama ada kita boleh kasih jalan di pekerjaan. Jadi kalau kita tidak boleh itu kita jangan pilih itu pekerjaan lah, kan. Tapi kalau kita boleh, dan boleh kasih go saja, jangan takut. Jadi kita perlu juga melihat potensi diri dan kemampuan diri, sama ada kita kuat atau tidak. Gitu. Dan seterusnya kita juga harus bersiap sedia untuk mendengar dan menerima nasihat serta mendengar orang lain. So macam sebelum kita memilih itu, kita juga perlu minta nasihat daripada orang yang lebih senior daripada kita lah. Kita tanya pengalaman orang, so apa yang alami, apa yang orang rasa. So kita pun dapat gambaran sedikit sebanyak tentang pekerjaan tu, and then kita boleh imagine lah, kita boleh rasa apa yang akan terjadi pada kita nanti. Macam tu juga lah. Lepas tu kita perlu sentiasa positif dalam apa juga kehidupan yang akan datang. Okey, ini sangat penting dalam semua orang lah. Kita harus sentiasa berpikiran positif dalam apa jua benda. Saya kira lah apa jua situasi lah, kita perlu sentiasa berpikiran positif. Sebab kalau kita berpikiran positif, semua kerja akan jadi begini. Walaupun kita ada masalah kan, dan kita jatuh, walaupun kita kena down kan, kalau kita sudah latih minda kita untuk sentiasa positif, dan kita boleh mampu bangkit daripada masalah kita itu tadi. Okey. Dan seterusnya tidak berputus asa dalam bidang yang dipilih. Karena juga tadi jangan berputus asa lah, dan mengetahui tahap ilmu yang ada. So sebelum kita pilih itu, contohnya kalau kita diberi satu pekerjaan itu, kita perlu mengkaji dulu apa tuh skop pekerjaan. So kita boleh tahu kita punya tahap ilmu kita tuh di tahap yang mana sudah. Kalau kurang kita tambah, kalau lebih itu bagus, itu advance pada kita. Okey, faham tak tidak murid-murid? Okey. Sebelum kita teruskan, saya tengok dulu sini di komen-komen di Facebook. So sini, Putra Hafiz Eke Rokasia. Hai Putra, thank you. Okey, siapa yang baru, mungkin ada yang baru join saya live ni, thank you so much join saya live pada hari ini. Kalau kamu ada apa-apa macam soalan ke, pertanyaan ke pasal berjaya ke, apa-apa je lah, boleh tanya saja di komen. Okey, boleh je tanya. Okey, ni Resti, kita punya MC host tadi. Okay, Resti berjaya dengan chairman kita ya. Okey, boleh tanya, jangan malu. Okey. Okey, yang biasanya yang terakhir sudah motivasi diri. So ni maksudnya saya punya advice dan nasihat ataupun kata-kata saya kepada semua generasi ataupun pelajar-pelajar UMS yang masih belajar. Okay? Setiap perkara, bidang atau pekerjaan mempunyai tahap cabaran yang berlainan. Kita sebagai graduasi perlu lebih bersiap sedia dan berpikiran kreatif dalam menangani cabaran tersebut. Okey, maka apapun jalan yang kita pilih setelah bergraduasi, pastikan pilihan tersebut dinilai semasak-masaknya. Tidak perlulah kita mencemuh pilihan orang lain ataupun membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu adalah kehidupan kita dan pilihan kita. So, setiap kehidupan kita tidak sama. Jadi jangan kita membandingkan, oh dia berjaya lah, jangan. Kita perlu yakin dengan diri kita sendiri, dan kita punya rezeki itu kita perlu yakin. Okay, dan seterusnya setiap orang pasti mempunyai keutamaan masing-masing. Apa juga yang dipikirkan, di akhirnya pasti itu yang terbaik buat kita. Okay? Dan semoga Allah mengiringi kita di sepanjang jalan yang kita pilih. Okay, itu adalah perkongsian saya pada hari ini. So diharap kamu semua dapat sedikit sebanyak ilmu ataupun inspired lah daripada apa yang saya cakap tadi, ataupun kalau kamu masih ada pertanyaan tentang sharing pada hari ini, kamu boleh komen-komen lagi, ataupun kamu boleh tengok saya di chat saya di apa kali di Facebook. Kita tengok sini apa lagi komen-komen.
saya mau tanya pasal time management. Macam mana sih Mel atur time management as a artist, wife and business woman. Okay, time management tu memang sangat penting dan crucial bagi saya sebab mungkin dulu ada okey sikit sebab saya bujang belum kahwin, tapi sekarang ni saya sudah berkahwin. Pasal masa tu memang saya perlu atur dan set dan memerlukan kerjasama daripada orang lain. Dan dia memerlukan kerjasama daripada orang lain, jadi dia tim yang di sekeliling saya. Jadi perbincangan sangat penting. Perbincangan. Contohnya kalau macam practice time ke ataupun show time, saya perlu set dengan saya punya band, saya boleh practice beberapa dan bila. So saya kena perlu set awal supaya saya boleh set masa saya dengan anak dan bisnes tu supaya berjalan dengan lancar. Dia tidak terganggu lah, supaya tidak terganggu. Biasanya saya akan minta set awal lah kalau untuk saya practice dengan band lah macam tu. Tapi kalau bisnes tu kalau bisnes dia sebab saya ada staff, jadi saya just monitor orang je lah. Kalau ada masalah, saya akan monitor orang. Thank you for the question. Ada lagi question? Harap itu menjawab dan ada berkontakt dengan jawapan saya. Okey, Cik Meli, boleh dengar suara saya? Ya, okey. Habis sudah kau bercelat tadi kan. Jadi soalan saya di sini, sekarang ni kan musim pandemik kan. Apakah cabaran yang Cik Meli hadapi di musim pandemik ini? Okay, cabaran dia of course memang ada, dan yang bagi kerjaya saya memang dia sangat terganggu lah, terutamanya daripada saya sebagai artis memang totally stop lah, kita tidak boleh buat apa-apa langsung. Jadi sejak tadi disebabkan saya ada backup plan, jadi saya tidak perlu risau dan takut sangat. So saya ada pernikahan, saya ada backup plan. So itu adalah kegunaannya, kita perlu ada backup plan. So macam mana kalau cabaran tu kan, contohnya apa perasaan Cik Melis masa mula-mula kita pandemik dan sehinggalah kita PKP 3.0 sekarang ni? Era 3.0. Ada rasa mula-mula tu, ada rasa down. So, macam mana kita mau meningkatkan kita punya keyakinan, motivasi supaya tidak putus asa, kan? Betul. Okay. Mula-mula untuk yang awal-awal tu memang agak terkejut lah, kan saya je, tapi saya semua orang tu memang terkejut lah, kan? Sebab tiba-tiba kita kena suruh berkurung dalam rumah, lepas tu semua pun aktiviti stop. Jadi apa yang kita risau adalah macam mana kita mau teruskan kehidupan kita kalau kita tidak enggak masukkan. Jadi saya pada mula-mula tu memang kalau saya pribadinya memang nervous lah, memang nervous, serius nervous. tapi saya cuba untuk berpikiran positif sebab saya tengok kan, pasal saya tengok dia dan cakap tak boleh macam ni. Saya perlu kuat sebenarnya. Saya perlu tenang, cakap. So ada something ataupun someone yang memberi kekuatan kepada saya untuk saya terus kuat dan saya terus berfikir cari solution. Kalau saya tak boleh buat ini, apa yang saya boleh buat? Jadi kalau kamu tengok di Facebook saya tu macam-macam sudah saya buat di rumah. Jadi itulah kalau perasaan saya mula-mula. Okey. Cik Meli kan, kita balik kepada latar belakang Cik Meli. Mula-mula Cik Meli kan mula-mula tu adalah sebagai pelajar tari di Fakulti Seni Sekolah Pengajian Seni Universiti Malaysia Sabah. So lepas tu puan bertukar bidang ke bidang nyanyian. Adakah puan Cik Meli kita ni terus itu bidang tarian dilupakan ataupun masih lagi bergiat aktif dalam bidang tarian?
Actually, dia punya bidang tu tidak juga lari kan, still dalam seni kesulitan. Tapi sebab actually dia memang berlainan menyanyi dan menari. Tapi saya cuba praktikkan tarian itu dalam nyanyian saya. Kalau mungkin, tapi tidak secara 100% lah, mungkin 10% dalam tarian itu saya masukkan ke dalam bidang nyanyian saya. Contohnya kalau kamu tengok, setiap kali persembahan saya akan menari juga. Saya cuba lah untuk combine-kan itu nyanyian dengan tarian. Ya, betul. Okay? Okay. Cik Melly di grup itu Sakura Band, Cik Melly merupakan penyanyi utama, betul atau tidak? Betul. Ya, so sekarang ni selain dari penyanyi, Cik Melly juga berbakat dalam mencipta lagu, betul? Boleh lah. Boleh kongsi macam mana boleh dapat ilham semua tu? Okay, untuk topik dalam penciptaan lagu ni sebenarnya saya pun masih baru lagi, dan kalau mau cerita tu secara basic dia, apa yang saya buat, ini apa yang saya diajar lah oleh sipu saya, iaitu Six Sen. Diorang merupakan sipu bagi saya, diorang merupakan sipu dan diorang bagi tunjuk ajar kepada saya apa yang diorang suruh saya buat sebelum mencipta satu lagu tu. Diorang akan suruh saya dengar lagu mula diorang akan suruh saya cari satu influence, satu muzik yang saya suka dengar. Ini diorang akan cakap, okay, kau dengar ni lagu sampai kau muntah. Sampai kau muntah, kau dengar ni lagu. Satu bulan ni jangan dengar lagu. Itulah. Keep kau dengar, and then then diorang akan suruh stop, ambil gitar, buat lagu. Dan adalah tu lagu keluar daripada sana. Ada berapa lagu sudah tu, Cik Melly? Okay, yang saya cipta lah kan, yang dicipta oleh Sakura Band ada Polaroid, Magic, Menang, apa lagi ya? Itu je betul. Monopoly yang terbaru, Monopoly. Monopoly, okey. So ada 4 lah lagu. Ada 4. Tapi yang kalau ditengok kan yang paling berjaya tu Polaroid kan. Polaroid, okey. Okey. Dah ada soalan di Facebook, laman web Facebook. Mungkin lepas ni boleh buka bisnes ajar kelas menari online. Betul ke sis? Okey, jawab. Sebab sudah 10 tahun sudah kan, jadi kena tinggal balik lah tu. Okay. Okay. Soalan saya lagi. Pernahkah Cik Melly terfikir untuk berkolaborasi dengan artis-artis Sabah? Ya, actually saya ada plan. Untuk masa depan lah. Masa depan actually ada plan untuk buat lagu bahasa dusun. Bahasa dusun actually. Ini cuma plan. Dan dalam lagu tu saya memilih untuk featuring dengan artis tempatan. Tapi itu masih dalam planning lah. Saya tahu siapa lagi saya mau featuring. Kita banyak juga sini ni, alumni Universiti Malaysia Sabah pun kita ada juga grup band, ada juga grup band pelajar, grup band staff. Jadi mana tahu suatu masa Cik Melly dengan Sakura Band boleh kolaborasi kan? Betul tidak? Boleh. Boleh kan? Kita ada Rokasia di sini. Dalam Facebook ni kita ada itu Putra Hafiz, Ike Rokasia. Tu grup band tu. Mana tahu suatu masa nanti boleh datang ke UMS, ke Sabah lagi, balik ke kan? Ya, betul. Lama sudah saya balik. 2 tahun sudah. Nah, sekarang kita punya alumni ni baru muncul. Kita ada Desi, Mazlini,
JJ. Hai JJ. Hai Najib. Hai dulu bang. Hai dulu. Ada soalan? Ini bagi saja. Ada soalan lagi dari saya. Adakah Sakura Band pernah terfikir untuk buat lagu versi Sabahan? Kalau secara buat kumpulan kalau Sakura Band itu kami belum pernah bincang lagi. Tapi saya sebagai personal itu memang ada plan. Okay. Personal? Mungkin baru planning saya dan saya pun belum berkesempatan untuk mengeluarkan kepada saya punya teammate. mungkin ada. Tapi memang orang berminat tuh. Saya kena makan. Ya. Sebab Cik Mel ni kan penyanyi utama kan. Jadi mana tahu. Ya. Mana tahu boleh buat lagu versi Sabahan, lepas tu kita boleh buat video klip tu di UMS kan betul tak? Ya betul. Sana di Odek. Ya. Ada cadangan lagi Mazlini Le. Boleh lepas ni JJ Christie buat lagu untuk Sakura Band. Wow. Ada sudah request. Ya. Boleh. Nanti kasih buat saya lagu JJ. Buat lagu versi Sabahan. Yes, betul. Ya. Sebab ialah aku gila banget, tapi ini harap-harap dapat di jalan, dapat buat lah. Sebab bagi saya macam gila orang Sabah, tapi saya tidak lagu bahasa ibunda sendiri. Itu yang saya mau. Betul. Sekarang ni apa perancangan Cik Meli dan Sakura Band pula? Okay, actually kami sekarang tengah buat sepanjang PKP ini kami sedang buat demo lagu untuk buat album. Jadi kami planning dalam buat album lah. Album. Tengah sibuk untuk pilih lagu, tengah buat demo, buat record demo itulah. Tapi disebabkan oleh PKP ini ada agak terganggu sikit, jadi lambat sikit lah, kena delay sikit. Tapi ada. Okay. Terus saya kena angan-angan kena panggil, terus saya angan-angan kena panggil model video klip dia bilang tu okey ngam baik boleh bahkan Desti dia. Boleh. Okay, mana tahu nanti suatu masa kamu buat video klip di sini Universiti Malaysia Sabah. Jadi bolehlah panggil kita punya alumni balik pergi orang bilang mengimbau kembali time-time belajar di SP Sekolah Pengajian Seni. Betul tidak Mel? Betul. Mana tahu boleh buat lagu SPS kan? Ya. Lagu alumni SPS. Nah, itu kita berjumpa sama. Ya, ada soalan lagi adakah lagi soalan dari kita punya ni? Sebelum kita tamatkan rancangan, sebelum kita mendengar suara cantik daripada kita punya penyanyi ni, alumni. Kena suruh semua. Desi ada soalan boleh tanya dengan Meli sebelum kita tamatkan kita punya live rancangan. Kita ada 13 view, share, like lagi. Thank you. Terima kasih. Karena semasa pun jadi ada dengar si Desi ya. Boleh bah Desi kalau semasa. Dan kalau janji kalau kau semasa. Nanti kita jumpa, okey? Ya, kita jumpa. Ya, ni NZZ Move ni. Ini pun merupakan kita punya pencipta lagu juga ni. Mana tahu suatu masa dia pun boleh juga tolong minta cipta dia lagu kan sambil balik pergi Sabah lagi. Ya, mantap. Mana tahu kan boleh berkolaborasi bersama kita buat lagu Sabahan. Betul. Sambil kita promote lagi balik kan. Atau nanti di situ. Okey, ada lagi soalan sebelum kita tamatkan kita punya program live.
Ada 11 view. Okey. Ada. Sebelum kita mendengar suara kita punya suara orang Sumandak lawak ni. Suara sumbang wal pagi. Okey. Kamu sudah sedia berdarah telinga? Okey, baiklah. Kalau begitu kita tamatkan kita punya rancangan hari ini. Terima kasih kepada kita punya Cik Meli Matius kerana sudi juga untuk berkongsi pengalaman dan juga berkongsi sedikit ilmu bersama dengan kami dan juga pelajar-pelajar UMS. Terima kasih dan terima kasih juga kepada semua penonton, pendengar yang setia. Ini Jefferson baru watching. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Yes. Kita jumpa lagi di program akan datang. Mari kita saksikan persembahan daripada Cik Meli kita. Itu penyanyi utama Sakura Band. Jom kita saksikan. Silakan Meli. Saya mainin, jadi saya pasang lagu, saya mainin. Okey, saya tak tahu, saya tak nyanyi, tak tahu. Terimalah. Lagu ya kak. Tiba masa itu kita ceritakan semua. Keluar berjalan memang waktu 7 minggu. Berpikir and berdoa all the way to Damansara. Terima kasih naik sedikit dan kopi. Masa jangan pasti siakan cinta sebagai melodi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Bye. 2, 3.